Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang ke-107. Ruhul musawati wal muwasati bainal muslimina. Ruh makna ruh juga, al-musawah persamaan, wal muwasah perkongsian, bainal muslimin antara kaum muslimin ketika penggalian parit untuk mempertahankan Madinah. Wa amila ya'malu bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bekerja dalam fi hafri penggalian Al-Khandaki parit. So, Rasulullah pun turut sama bekerja dalam penggalian parit. Tujuan apa Rasulullah bekerja? Raghaba yuraghibu targhiban, untuk menggalakkan lil muslimina, menggalakkan kaum muslimin fil pada mendapatkan al-ajri, ganjaran. Menggalakkan pada mendapatkan ganjaran. Raghaba yuraghibu dia pakai fi, menggalakkan something lah untuk kaum muslimin. Dan wa amila, dan bekerja juga ma'ahu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimuna kaum muslimin fihi dalam penggalian parit fi hafri khandaki. Fada'aba, da'aba ya'dabu, bawah tu ditulis ni, istamarra fil jiddi wat ta'abi, bekerja keras. Fada'aba, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja keras pada penggalian itu. Wada'abu, begitu juga para sahabat, mereka bekerja keras dalam penggalian parit itu. Sini dia tulis berterusan dalam bersungguh-sungguh dan keletihan. Wa kanal bardu syadidan, dan adalah kesejukan pada waktu itu amat sangat. Itu terjemahan lafzi. So kita nak kata cuaca pada waktu itu ialah cuaca yang sangat sejuk. Al-bardu kesejukan, syadidan amat, dan kesejukannya adalah teramat sangat. Wala, cuaca sejuk, kemudian apa lagi tribulasi yang terpaksa dihadapi oleh para sahabat dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tak cukup makan. Wala yajiduna, wajada yajiduna, find. So mereka tidak menemui minal kuti, makanan. Kut mana? Makanan. Mereka tidak menemui daripada makanan. So min tak perlu terjemah. So mereka tidak mendapati makanan melainkan illa ma yasuddu, sadda yasuddu, yang boleh block, yang boleh menyekat, yang boleh menyekat daripada ar-ramaqa, melainkan apa yang menyekat ramaqa, nyawa. Nyawa yang terakhir tu, final nyawa tu, nyawa yang terakhir tu disekat daripada melayang. Maknanya makanan yang sedikit. Makanan yang sikit pun rasa boleh hidup dah. Jadi hanya makanan tu aja, kalau ada pun dia kata. Sebiji tamar ke. So mereka tidak menemui makanan melainkan makanan yang boleh mereka hidup. Tapi dia guna gaya bahasa makanan yang boleh menyekat nyawa daripada melayang. Ramaqa artinya nyawa yang terakhir. Sadaya sudu, menyekat. Waqad, dan kadang-kadang, qad plus fi'il mudhari', kadang-kadang, dan kadang-kadang mereka tak jumpa makanan langsung. La yajiduna al-quta,
Kemudian satu gambaran cerita tentang penggalian parit ni diceritakan oleh, suasananya diceritakan oleh Abu Talha. So, Abu Talha ialah ayah tiri kepada Anas bin Malik. Maknanya suami kepada mak dia lah. Mak Anas nama Ummu Sulaim, kahwin dengan Abu Talha. Abu Talha ni nama dia ialah Zaid bin Sahl. Zaid bin Sahl. Yaqulu, berkata Abu Talha. Berkata Abu Talha, syakauna, kami telah mengadu. Kami telah mengadu ila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu tentang maf'ulun bih al-ju'a, kelaparan. Semua lapar belaka. Sehingga kan kami menunjukkan perut kami kepada Rasulullah. Tunjuk perut tu diikat dengan batu. Setiap orang satu batu ikat untuk memperkuatkan tulang belakang. Itu kaedah orang Arab waktu tu, kalau lapar nak kuatkan supaya boleh bekerja lagi, ikat batu. Wa rafa'na, dan kami angkat. Mana kami angkat di sini ialah kami selak. Kami selak an butunina. Selak, so tak perlu terjemahlah. Selak perut kami. Asalnya selak bajulah, memperlihatkan perut, al-butun. Wa rafa'na an butunina. Tafsir kepada an di sini ialah an begitu juga memperlihatkan. So kami angkat memperlihatkan. Untuk nampak sinilah. Memperlihatkan. Sebab an ni mana buka kan. Ada unsur-unsur buka. So wa rafa'na, kami angkat memperlihatkan perut kami, iaitu memperlihatkan an hajarin. Satu batu. Hajarin. Maknanya dia guna singular sini, artinya seorang ada satu batu, seorang ada satu batu terikat pada perut mereka. Kemudian Rasulullah tunjukkan, kalau kamu ada satu batu, aku ada dua batu. Aku lapar juga. Kelaparan aku lagi kuat daripada kamu. Aku tambah dua batu. Farafa'a, lalu Rasulullah pun mengangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat memperlihatkan an. So rafa'a ni boleh makna kasyafa lah. So kalau kasyafa ni artinya pakai an, membuka. Kasyafa'an. So kasyafa'an kan. So kalau makna rafa'a ni makna dia kasyafa. So kasyafa memang penggunaan membuka perutnya, memperlihatkan perutnya. Perut baginda sallallahu alaihi wasallam. Kasyafa an batnihi. Membuka, memperlihatkan perut baginda sallallahu alaihi wasallam, memperlihatkan an hajaraini, ada dua batu. Lagilah lapar. Walau bagaimanapun mereka tetap gembira. Wakanu, dan adalah mereka pada waktu itu masrurina. Masrurun, gembira. Jamak dia masruruna, nasab masrurina, khabar kana. Dalam keadaan mereka tu hamida yahmadu. Yahmadunallaha. Yahmaduna ni boleh jadi hal kepada masrurina ni. Dalam tu ada hum. So mereka gembira dalam keadaan mereka itu memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu masrurina. Wa kanu masrurina, mereka gembira sambil lah kita kata kalau halnya, sambil memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Wa yartajizuna, irtajaza yartajizuna, berqasidah, tapi menggunakan alunan yang dinamakan sebagai rajas. Wa yartajizuna. So rajas ni artinya dia punya irama aja tu bentuk mustaf'ilun, wazan dia. Mustaf'ilun. Kemudian ulang lagi, mustaf'ilun. Bentuk
Ini untuk orang belajar syair dia tahu. Wa yartajizuna, dan mereka itu berqasidah dengan qasidah rajas, alunan rajas. Wala yashkuna, mereka tidak komplain pun, tak mengadu kepada Rasulullah ataupun tidak mengadu kepada sesiapa, buat kerja aja. Wala yata'attabuna, so mereka juga tidak saling marah-memarah di antara satu sama lain. Tegur menegur dengan cara nak marah. Ini itak, panggil itak. Itak mana tegur lah, tengking. Tapi tengking, kalau tengking tu kasar sikit. Tapi ta'attabu ni dia tegur, tapi tegur yang marah sikit lah. Kamu ni tak buat kerja ni, kamu ni berehat aja. Yaqulu Anas, tadi bapa dia tadi kan, Abu Talhah, ayah tiri dia. Sekarang ini Anas sendiri menceritakan suasana. Yaqulu Anasun radhiyallahu, semoga Allah meredainya, anhu, ni doa. Kharaja, Rasulullah telah keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Khandaq, ilal Khandaki. Kerana Rasulullah pun ada kemah dia sendiri. Rasulullah keluar pergi tempat penggalian parit tu. Faiza, tiba-tiba ada al-muhajiruna, ada kaum muhajirin dan ansar. Wal ansaru, apa yang mereka sedang buat? Hafara yahfiru, yahfiruna, mereka sedang menggali parit. Mereka sedang menggali parit fi ghadatin baridatin. Tiba-tiba mereka, yakni kaum muhajirin dan ansar, menggali parit pada waktu early in the morning, awal pagi yang sejuk. Ghadatin baridatin, baridatnya sejuk, ghada awal pagi. Falam yakun, lam yakun, tiada. So, lam yakun, tiada, lahum, bagi mereka. Artinya mereka tidak memiliki abidun, hamba-hamba, jamak kepada abdun. Abdun jamak dia abid, hamba-hamba. Ini isim kana. Lam yakum lahum abidun, mereka tidak memiliki hamba-hamba yang amila ya'maluna, yang akan melakukan kerja tersebut. Zalika, untuk mereka, lahum. So mereka tidak memiliki hamba yang boleh bekerja, boleh melakukan kerja itu untuk mereka. Falamma, maka tak kala ra'a, Rasulullah melihat ma bihim minan nasabi. Ma bihim, apa yang dihadapi oleh mereka. Apa yang dihadapi oleh mereka, min berupa an-nasabi, keletihan, wal ju'i, dan kelaparan, maka baginda pun bersabda, qala. So ma bihim ni asalnya ma nazala bihim. So nazala boleh bermakna yang menimpa, sesuatu yang turun menimpa. So apa yang menimpa mereka, kerana sudah difahami, so dia buang. Jadi ma bihim, apa yang menimpa mereka, sini keterangan mengenai ma lah, berupa an-nasabi wal ju'. Lalu Rasulullah pun bersabda, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku. Maksud dia, ya Allah, wahai Tuhanku. Allahumma apa boleh, ya Allah pun boleh. Inna, sesungguhnya, innal aisha, sesungguhnya kehidupan itu adalah aishul akhirah, ialah kehidupan akhirat. Sesungguhnya kehidupan yang sebenar ialah kehidupan akhirat. Maka ya Allah, faghfir, maka hendaklah engkau ampunkan. Kalau kita sambung, faghfiril ansara, maka hendaklah engkau ampunkanlah dosa-dosa kaum Ansar kalau ada. Wal muhajirata, dan kaum muhajirin. Sepatutnya sini wal muhajirin kan.
Tapi sebab nak raikan tata sini kan, bentuk tu macam bentuk syair. Sebab tu ulama khilaf sini, ini syair ke bukan syair. Sebab Nabi tak bercakap syair kan. So sini al-muhajirat asalnya al-jamaah al-muhajirah. Barulah boleh. Kalau tidak tiba-tiba jadi muhajirah, mana boleh kan? So ini dihazafkan, tinggal yang ni. Faqalu. Lalu mereka pun jawab. Mereka pun berkata sambil mujibina. Ini hal kepada qala. Mereka pun berkata. Berkata dalam keadaan mereka tu jawab kepada Rasulullah. Ajaba yujibu, mujibun. Menjawab. Mujibuna, mujibina. Nahnu la, yang ni rajas ni. Mustaf'ilun. Dia 4. Mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nahnu alladhi nabaya'u Muhammada. Tengok 4. Mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nahnu alladhi nabaya'u. Kami adalah orang yang berbai'ah kepada Muhammadah. Nah, ini syair lah, qasidah yang dibaca oleh sahabat Muhammadah. Ini baca Muhammadah ni kerana meraihkan wazan syair tadi. Wazan alunan syair. Sepatutnya nahnu alladhi bay'u Muhammadan. Tapi kita tak baca Muhammadan. Muhammadah alal jihadi. So berbai'ah di atas ataupun berbai'ah untuk berjihad. Alal jihadi. Sebab berbai'ah ni dia kena guna ala. Berbai'ah di atas apa? Di atas perkara apa? Perkara jihad. Ma ni maknanya ma untuk makna masa. Selama mana. Ini kita panggil ma masdariyah. Tapi zarfiyah. Ada unsur-unsur masa. Selama mana baqina. Baqi ayat buka kan? Baqina. Selama mana kami kekal. Itu terjemahan lafziah. Tapi konteks itu menunjukkan selama mana kami hidup. Selama mana kami hidup selama-lamanya. Abada. Ma'ishna. Selama mana kami hidup. Arada lil muslimin. Muncul kepada kaum muslimin semasa penggalian parit tu. Fi ba'dil khandaki. Pada ataupun dalam sesetengah parit. Apa yang muncul? Arada sakhratun. Ini fa'il dia. Ini tak apalah sebab kita pisah jauh tu. Boleh kita guna muzakkar. Sepatutnya aradat. Arada lil muslimina fi ba'd al-khandaki sakhratun. Satu batu besar, sakhrah. Batu besar kita rock. Besar yang azimatun. Ini besar dah. Besar. Batu yang besar. Yang syadidah, keras pula. Syadidatun. Ini semua kata sifat bagi sakhrah. Besar, ni batu besar yang amat besar. Yang lagi kan? Dan keras. La ta'khudhu fiha al-ma'awilu. Mi'wal jamak dia? Mi'walun. Pencungkil. Cungkil batu. Cangkul pun guna mi'wal. Nama mi'wal. Cangkul. Nama umum dia pencungkil. Jamak dia pencungkil-pencungkil. La ta'khudhu. Tidak boleh mengambil batu tersebut. La ta'khudhu fiha al-ma'awil. Artinya, batu itu tidak boleh dicungkil oleh pencungkil-pencungkil. Fashaqau. Lalu mereka pun mengadu perkara tersebut. Zalika kepada Rasulullah. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aha. Apabila Rasulullah melihat batu itu, Rasulullah datang, tengok batu tu, Rasulullah pun ambil akhadha ya'khudhu akhadhal mi'wala. Mi'wal isim alat, mif'alun, mi'walun. Alat yang digunakan untuk cungkil.
Waqala, lalu Rasulullah pun membacalah sini. Berkata ni artinya membaca Bismillahi. Bismillah dengan nama Allah. Dan Rasulullah pun mengetuk. Wa daraba darbatan dengan satu ketukan, isim marrah. Masdar yang digunakan untuk mana sekali. Darbatan dengan satu pukulan. Fakasara, lalu baginda kasara ekstru memecahkan sulusaha. Rasulullah berjaya memecahkan 1/3 daripada batu tu. Ada lagi. Dan Rasulullah baca lagi ni. Sambil waqala, dan Rasulullah berkata Allahu Akbaru. Allah yang maha besar. Terjemahan lafzi, Allah lebih besar. Kena tambah sini. Min kulli syai'in. Daripada segala sesuatu. Takdir lah kalau orang tanya. Ini kan isi tafdil. Lebih besar. Mestilah ada lebih besar daripada apa? Daripada kulli syai'in. Rasulullah berkata, Utitu, aku telah diberikan. Ini mukjizat Nabi, Allah tunjukkan. Allah tunjukkan, semasa Rasulullah ketuk tu, Allah buka kota. Nak boleh nampak Syam, boleh nampak Parsi, boleh nampak Yaman. Utitu, aku diberikan mafatiha, maf'ulun bih. Naib fa'il dah diambil oleh ana ada sini. Ini maf'ul sebab a'ta ni dia dua maf'ul asalnya kan. So maf'ul yang kedua still jadi maf'ul. Utitu mafatiha asy-Syami. Aku diberikan kunci negeri Syam. Maknanya khazanah nanti umat Islam akan berjaya menakluki Syam. Sahabat dengar ni. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, doa biar boleh kami dapatkan benda tu." Wallahi, sesungguhnya, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku, ada in, ada inna, ada la sinilah, maknanya sesungguhnya. Wallahi ini sesungguhnya aku la ubsiru. Aku melihat ni, sekarang ni. Kusuraha, istana negeri Syam yang berwarna humra. Merah. Ahmad jamak dia humrun. Humra. Sifat kepada kusur. Mungkinlah istana dia tu batunya batu merah. Insya-Allah. So Nabi kata insya-Allah. Kalau Allah kendaki maksudnya boleh sungguhlah kamu ni pintu khazanah, kunci-kunci khazanah untuk memerintah Syam. Summa kemudian daraba Rasulullah pukul lagi untuk kali yang ke-saniyata, kali yang kedua, yakni ad-darbata as-saniyata. Pukulan yang kedua, faqata'a, dan Rasulullah memecahkan qata'a, memotong sulusan 1/3 yang akhara, yang another 1/3 lah, yang 1/3 lagi. Faqala, dan Rasulullah kata Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang lebih besar daripada segala sesuatu. Sini Rasulullah kata utitu, aku diberikan mafatiha, kunci negeri Parsi pula, Farisa. Ghair munsarif lah, kerana ini ajam, bukan Faris ni yang Farisun, panglima yang hebat dalam berkuda, panglima berkuda, Farisun. Ini bukan Faris. Wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la ubsiru, absara yubsiru ibsaran, melihat, qasra, istana al-Madaini, istana Madain. Madain ni ada mengena dengan Raja Kisra ni kan? Raja Kisra yang memerintah Parsi. So dia ada satu kawasan nama dia Madain. Dikatakan kawasan tu berada di selatan Baghdad. Ada satu istana. Sampai sekarang ini ada nama dia Iwan. Iwanu Kisra. Iwan ni macam istana. Istana Kisra. Yang istana yang putih. Al-Abyada. Kata sifat kepada qasr. Summa, kemudian daraba. Rasulullah pukul lagi
kali yang ketiga. As-salisata makna pukulan yang ketiga. Ad-darbata as-salisata. Pukulan yang ketiga. Faqala, Rasulullah pun membaca Bismillahi, falalu qata'a, baginda telah memecahkan, yakni memotonglah. Sini terjemah lafzinya memotong. Telah memotong bakiyata. Telah memecahkan the remaining baki batu tersebut, al-hajari. Baki batu yang belum lagi pecah. Lalu Rasulullah memecahkan sini. Kalau bahasa kita pecah. Lalu Rasulullah pun memecahkan batu yang masih lagi tidak hancur, yang masih lagi berbaki. Faqala, Rasulullah pun bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kali ini u'titu, aku diberikan mafatiha, maf'ul kepada u'ti. Al-Yamani, kunci Yaman. Seolah-olah macam diberikan khazanah Yaman. Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la ubsiru, aku melihat sekarang ni abwaba, pintu gate. Zaman dulu dia ada gate-gate nak masuk kota tu, ada gate. Pintu-pintu Sana'a. Sana'a ni bandar yang hebat lah di Yaman pada waktu itu. Mim makani, daripada tempat aku sekarang ini, aku tengok jauh, aku nampak Allah tunjukkan. Mim makani. Bila tu? Now, right now, sa'ata. Pada saat ini, pada waktu ini, al-an. Ini di antara mukjizat Nabi SAW. Okay, sekarang ini mukjizat lain bagi Nabi SAW. Tadi 107, 108. Al-mu'jizatun nabawiyyatu. Mukjizat kenabian. Ini kata sifat kepada mukjizat. Fil ghazwati. Boleh kalau sini jamak, kata sifat dia mufrad untuk muannas. Boleh. Zaharat, terserlah. Asalnya zahir, nampak. Terserlah. Masuk alif lam. Zaharatil mu'jizatu. Terserlah mu'jizat. Ala yadi rasuli. Ala mana di lah. Di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana pada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Fa idza ishtadda yashtaddu, teruk, suka. Apabila menjadi suka ke atas alal muslimina, di sesetengah fi ba'dhi khandaki. Apa yang sukanya? Qudiyatun. Tanah tu pejal. Nak gali tak boleh. Parit tu pejal, berbatu. Qudiyah. So qudiyatun bermakna tanah yang kerah, lagi kasar, solid. Sulbah solid. Lagi kasar. So bila tanah yang keras itu menjadi kesukaran ke atas kepada kaum muslimin pada sesetengah parit, Rasulullah pun maka da'abi meminta ina'in. Satu bekas min tafsir kepada ina' ni ialah ina' yang berisi air, ma'in. Bekas daripada air. Bekas yang berisi air. Bi ina'in min ma'in. Fatafala. Ini berdua boleh. Tafala yatfulu, pakai nasara yang suruh. Fatala daraba yadribu. Fatala yaftilu. Fatafala fihi. Dan maka Rasulullah pun meludahkan sedikit ke dalamnya. Summa, kalau kita tiup-tiup sikit lah. Puh-puh sikit. Rasulullah puh-puhkan sikit ke dalam tu.
Summa kemudian da'a. Rasulullah pun berdoa. Kali yang ni minta. So minta didatangkan. So minta didatangkan air. Bekas air. Bekas yang berisi air. Kemudian yang ni berdoa. Sama doa-doa. Da'a bima sya'a. Rasulullah berdoa dengan doa masya Allah, apa yang Allah kendaki. Masya Allahu an yad'uwa, untuk baginda berdoa dengannya. Maksudnya rawi menceritakan Rasulullah berdoa lah. Banyaklah Rasulullah berdoa tu. Sebagaimana yang Allah kendaki dia berdoa, takdir Allah menghendaki dia berdoa waktu tu gitulah. So rawi ni dia tak mahu memperincikan apa doa tu. Wa nadaha, dan kemudian Rasulullah pun nadaha, yang dahu merenjiskan. Zalikal ma'a, air yang dibaca doa tadi, di atas tilkal qudiyah, di atas tanah yang keras itu, ground yang keras. Falalu infanhalat, inhala, berkecai. Lalu berkecailah. Dia jadi macam pasir lah, berkecai. Tanah yang keras tadi jadi macam pasir. Fanhalat, berkecai. Tanah keras tu wa'adat, adat macam makna dia sarat. Maka jadilah kudiah tadi, bertukar jadi kal kasibi, seperti timbunan pasir. Pasir panjang pula pasir tu kan. Timbunan pasir dia panjang itu tanah Arab. Di tepi-tepi itulah biasanya binatang bermain. Tapi kalau parit tu timbunan tu kecil je lah. Rendah je lah. So kal kasibi. Wa zaharat, dan terserlah lagi. Zaharat bertemu dengan alif lam. Zaharatil. Wa zaharatil, terserlah lagi al-barakatu. Al-barakatu, keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada keberkatan tu pada makanan. Diperlihatkan pada makanan. Fi ta'amin qalilin, yang sedikit. Masa duk gali tu, semua kerja gali. Tak ingat ke makan. Tak sempat nak pergi cari makan lagi. Nak kejar waktu, berlapar. Seorang sahabat nama dia Jabir. Jabir mari tengok Rasulullah, dia tengok, Rasulullah ni teruk ni. Nampak air muka dah. Kelaparan ni. Dia pun minta izin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang sekejap. Balik jumpa isteri dia, tanya isteri dia, ada makanan tak? Isteri dia kata tak ada makanan. Kita ada seekor anak kambing ada lah. Dia kata kalau gitu kita sembelih je lah. Sembelih. Buat sup. Kemudian uli roti. Bakar roti. Jabir pun pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seekor kambing yang kita masak ni. Boleh tak baginda dengan beberapa orang secukupnya lah untuk seekor kambing. Sedangkan tentera kan, kita ada 3,000 kan. Macam mana tu? Rasulullah kata, banyak mana makanan ada? Banyak tu. Okey, tak apa. Kamu balik, kamu jangan buat apa lagi. Jangan angkat periuk tu. Sampailah aku datang. Rasulullah pun selepas tu, Jabir balik rumah dia kan. Cerita kat isteri dia. Isteri dia kata, memberitahu ya kepada Rasulullah. Beritahu. Kemudian Rasulullah, macam seolah-olah Rasulullah ni nak panggil semua tentera. Unsing dia orang. Macam mana lah ni? Cukup ke tak cukup ni? Rasulullah pun panggil semua tentera lagi. Gila-gila masuk rumah Jabir. Kan Rasulullah pun duduk tempat periuk tu. Sambil pegang roti, Rasulullah masukkan roti, dia panggil, mari makan. Masukkan roti dalam tu. Dan kuah tu, masuk makan. Semua makan kenyang belaka. Kan, makanan untuk cukup satu ekor tu dah beribu-ribu orang makan. Yang ini dikatakan ta'an qalil. Fasyabi'a. Kenyanglah. Dengan makanan yang sedikit tadi. Adadun, sebilangan besar manusia ni. Adadun kabirun. Bilangan yang besar di kalangan manusia. Kan perang Khandak ni kan 10,000 tentera musuh, 3,000 kaum muslimin. Wakafa, makanan itu telah mencukupi bala tentera al-jaisha kullahu, semuanya,
Ini taukid kepada jaish. Cara nak baca dia kena tengok baris pada jaish tu. So kalau nasab, sini pun nasab. Ini kita pakai tabik. Tabik dalam bentuk taukid. Wallahu a'lam bis-shawab.